Assalamualaikum dan selamat malam Cikgu Muaz. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi untuk diwawancara pada malam ini. Okey, tak ada masalah. Okey je. Okey, sebelum tu saya nak minta izin semulalah untuk rekod sesi wawancara ni. Boleh juga? Boleh. Boleh juga, okey ya? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, pertama sekali boleh tak Cikgu ceritakan sedikit sebanyak latar belakang Cikgu? Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nama diberi Abdul Muaz bin Abdul Razak. Sekarang ni kalau tu boleh dipanggil Cikgu Muaz lah, ataupun Muaz pun boleh, Encik Muaz pun boleh. Okey, sedikit latar belakang saya dilahirkan pada 24 Mei 1994. Dan saya pun dah berkahwin, dan saya dah menjadi seorang guru dalam 2 tahun lebih lah, nak masuk 3 tahun. Okey, pengalaman bekerja lah. Sebelum ni saya adalah graduasi daripada UiTM dalam bidang pengajian sukan untuk diploma, dan degree saya pendidikan jasmani dan kesihatan lah. Dan sekolah yang saya mengajar sekarang adalah di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Abdul Rahman Putra lah, sehingga ke hari ni. Itulah sikit sebanyak latar belakang saya lah. Okey Cikgu. Okey, boleh tak Cikgu kongsikan apa yang membuatkan Cikgu minat dan bertekad untuk menjadi seorang guru? Okey mandangkan saya ni adalah orang sukan. Sebelum ni saya dalam bidang sukan memanah. Jadi orang kata apa, untuk jadi seorang guru ni kadang kita perlukan idola kan. Kita nak jadi seorang guru ni kadang disebabkan kita minat cikgu tu. Dulu kita minat cikgu tu, kita nak jadi kan. Tapi idola saya adalah ayah saya sendiri. Dia juga adalah coach untuk saya di Padang. Dan orang kata apa, bila tengok dia orang tak gelarkan dia coach, tapi orang gelarkan dia cikgu. Sebabkan dia memang dia minta untuk digelar begitulah. Sebabkan dia lebih suka kepada orang kata apa, sharing, ataupun dia membantu atlet-atlet ni orang kata tanpa bayaran kadang-kadang kan. Maknanya secara sukarela lah. Maknanya dia memang buat benda tu lah. Dan saya teringat lagi kata-kata daripada ayah saya, iaitu kalau contohnya untuk sukan, bila kita cakap coach kan, kadang-kadang tu lepas daripada dah habis kita dengan satu sukan tu, kadang tu orang tak panggil pun coach, orang panggil nama je. Tapi kalau cikgu, sampai ke mati orang panggil cikgu. Betul. Orang akan ingat. Jadi benda tu dia macam membangkitkan semangat lah. Orang kata apa, saya pun minat untuk ajar pelajar-pelajar ataupun budak-budak ni benda yang baru kan. Jadi itu adalah menimbulkan minat saya lah untuk mencuburi bidang perguruan ni lah. Okey, seterusnya saya nak tanya, apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya dan cemerlang? Okey, ikutkan kalau kepribadian seorang guru ni lah, sebenarnya daripada dulu lagi kita boleh nampak lah mana satu guru yang ada peribadi yang okey ataupun tak kan. Antara peribadi yang orang kata perlu ada lah, yang pertama adalah dia, kalau orang kata paling senang lah kita boleh nampak, kalau cikgu tu dia sayang murid tu seperti anak dia. Kadang tu dia punya perasaan tu jadi lain tau. Dia memang garang ataupun dia memang tegas kan. Tapi sebenarnya dia adalah garang tu disebabkan dia sayang sebagai anak dia. Jadi dia orang kata apa, bukannya macam ada kepribadian yang jenis macam garang, tapi dia garang tak bertempat. Lagi satu, kita perlu kreatif kan. Untuk orang kata apa, kepribadian seorang guru tu dia kreatif lah. Dia orang kata apa, kalau kelas tu bosan, dia pandai buat lawak. Dia lah jadi penghibur. Dia lah yang orang kata apa, tiba-tiba buat orang lawak-lawak bodoh kat dalam kelas kan.
nak bagi ceriakan budak, padahal dia bukannya orang yang jenis memang bercakap banyak. Betul. Tapi kita boleh nampak dia cubalah benda tu kan. Itu antara kepribadian yang saya rasa penting lah untuk ada dekat guru ni lah kan. Selain daripada tu, yang lain tu macam komitmen lah. Orang kata apa, bila kita dah jadi cikgu ni, orang kata kita dah ada tanggungjawab. Iaitu tanggungjawab kita kena mendidik anak bangsa lah. Orang kata apa, bukan sekadar kita masuk kerja, mengajar, balik, settle, tak. Kita at least budak yang kelas belakang pun kita tak boleh lah pandang sebelah mata kan. Betul. Jadi kita kena, orang kata apa, mendidik jugalah diorang ni, tapi dengan cara yang berbeza. Begitulah, itu antara apa yang saya rasakan lah untuk kepribadian yang baik lah. Okey, untuk soalan seterusnya ni pun sama juga tentang kepribadian, tapi apa ciri kepribadian yang perlu ada sebelum masuk ke alam perguruan ni? Okey, sebelum kita masuk ke alam perguruan, okey, yang pertama bagi saya, kita kena tanya diri kita kan, betul ke aku nak jadi cikgu? Adakah aku sanggup nak galas tanggungjawab sebagai seorang guru kan? Kadang-kadang tu ada yang masuk sebagai guru ni sebabkan dia saja mohon dan dia dapat, tapi dia tak ada feel sebagai seorang guru tu, dia tak ada rasa nak mendidik tu. Bila dia tak ada rasa nak mendidik, jadi bila murid buat apa-apa masalah sikit, dia akan cepat, orang kata apa, cepat marah kan, dia jadi macam rasa tension dengan kerja tu. Betul. Itu yang kita dengar kes cikgu sebat, tapi sebat dia bukan jadi sebat mendidik, dia sebat sebab dia marah. Itu kita boleh, orang kata apa, beza lah. Maknanya yang penting adalah kita kena tahu cara nak mendidik murid tu lah kan. Betul. Cara kita nak tackle pelajar tu kan. Ada pelajar yang kita boleh tegur kan, boleh tegur direct. Ada pelajar kita kena buat macam member dulu supaya dia rapat, kemudian baru kita boleh tegur dia. Macam itulah, maknanya kita kena tahulah. Dan kemudian orang kata apa, kalau kata masuk tu, kata tanamkan dalam hati lah yang kita ni dah dipilih menjadi pendidik, bukannya semua orang yang layak dipilih sebagai pendidik kan. Jadi kita kena jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin lah, cuba mendidik anak bangsa. Macam itulah. Okey, baik Cikgu. Okey, seterusnya apa ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Okey, yang pertama, untuk kita dapatkan kepribadian yang unggul itulah di sekolah kan, ataupun dia ni adalah kita jangan malu bertanya. Jangan malu dengan cikgu-cikgu yang lama. Kadang tu orang kata seniority cikgu-cikgu apa semua kan, tapi ada cikgu tak nak bertegur apa semua. Tapi sebenarnya kita kena berbaik dengan cikgu, sebab cikgu tu sendiri lebih tahulah berkenaan dengan apa yang berlaku dekat sekolah. Dia boleh tolong kita untuk apa-apa kerja kan. Betul. Dan kemudian satu lagi, kita kena sentiasa positif dengan pelajar. Kadang tu kita nampak dia tidur ataupun dia mengamuk dalam kelas, kita tak boleh terus marah dia. Kita at least kita tahu punca dia apa. Betul. Kan? Kadang tu sebabkan zaman sekarang ni banyak kes penceraian ibu bapa. Jadi kadang tu anak ni adalah hasil daripada keluarga yang orang kata apa, bermasalah. Jadi benda tu kita tak boleh je. Bila kita acik punish pelajar-pelajar ni, dia akan buatkan pelajar tu semakin jauh. Stres tu. Dia rasa tak nak pergi sekolah kan. Jadi kita kena tahulah benda tu. Dan yang lain tu, banyakkan bersabar. Okay, masuk ke sekolah ni kena bersabar. Kalau orang kata jenis masuk tak boleh nak sabar dengan budak, itu kena belajar lah daripada orang lama ke apa kan. Dia ada time kita cool, ada time kalau betul marah, itu kita tak boleh lepas dengan budak, sebabkan dia akan jadi masalah untuk kita juga. Kalau boleh elakkan lah marah. Betul elakkan lah. Kalau boleh, kalau orang kata apa ni, janganlah positif sangat kan. Kalau semuanya positif tak boleh juga kena ada dalam baiknya, kena ada tegas. Macam itulah.
supaya pelajar ni tahu dia orang hormat kita, bukan takut. Betul. Dia seimbang lah, macam cakap seimbang. Kadang tu kita takut kan, tak nak jumpa langsung kan. Kalau hormat ni kan, budak-budak ni bila contoh nanti kita nak berhenti kerja ke apa kan, dia orang yang datang. Betul. Dia orang tu nangis apa kan. Selalu kita tengok kan cikgu lama kan. Dia sebab dia bila ada sifat keibu-bapaan tu ataupun abang kan, kalau yang baru masuk dia jadi macam abang. Kadang tu pelajar rasa connection antara dia orang dengan cikgu dia orang ni lebih rapat. Rapat lah. Jadi kalau contoh nak pindah tu, memang dia rasa kehilangan lah, dan benda tu dia akan ingat sampai dia besar lah, benda macam tu. Betul. Okey, seterusnya, apa ciri-ciri kepribadian yang tak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey, ciri kepribadian bagi pendapat saya lah, benda yang tak patut ada pada seorang guru adalah always think negatif. Semua benda dia negatif. Contohnya dia masuk ke kelas, dia tengok pelajar ni macam diam je, lepas tu dia dah mula fikir benda negatif. Dan benda tu kalau dia diam saja tak apa, kadang tu kepribadian dia suka bercerita tentang pelajar buruk pelajar dia, dan benda tu sebenarnya bagi seorang guru tak sepatutnya lah kan. Benda tu orang kata apa, sebabkan nanti balik-balik kalau dia pusing-pusing cerita juga akan dapat ke cikgu tu akan bercerita, dan last sekali orang akan pandang serong pada pelajar tu. Dia akan nampak pelajar tu teruk lah kan. Kita tak tahu apa perkara yang jadi dekat pelajar tu sebelum tu yang menyebabkan dia jadi macam tu lah. Jadi jangan cepat menghukum lah orang kata. Jangan judge. Dan lagi satu, orang yang kepribadian yang kata apa tak bagus adalah dia masuk sekolah tapi dia tak prepare. Maknanya dia masuk dia macam ala kadar je, masuk sekadar untuk gaji orang kata. Orang kata apa, kalau boleh kita bagilah benda yang orang kata apa kita dah terima kan. Dah ada aku janji, sebabnya nanti masuk je sekolah kita akan ada aku janji. Aku janji untuk menjagalah pelajar ni. Jadi orang kata apa, dah berjanji kenalah tunaikan kan. Amanah. Ya betul. Tu yang lagu Guru Malaysia tu kan ke. Kan kami tunaikan kan. Tetap kami tetap tunaikan. Macam itulah kan. Itulah antaranya tak prepare, dia tak concern dengan pelajar. Lepas tu sambil lewa dia buat kerja tu pun orang lain boleh buat kerja tu. Kalau boleh bukan kita nak kata menyelah kan, at least kita nampak membantu pihak sekolah kan, ada ataupun membantu pelajar tu pun, kadang tu dibalik tabir pun tak apa, asalkan kita niat kita memang nak bantu pelajar tu lah. Macam tu. Okey, seterusnya, untuk masa akan datang, apa harapan cikgu untuk guru-guru yang akan datang ni? Okey, harapan saya kalau untuk guru-guru yang baru nak masuk tu lah kan, at least kita orang kata apa, lebih bersedia sikit lah. Orang kata apa, masuk-masuk tu kena tahulah, orang kata apa, lain sekolah lain PL dia orang kata kan. Kadang tu masuk-masuk ada pengetua yang tak okey, ada yang okey kan. Jadi kena banyak berjumpa ataupun berkawan dengan guru-guru yang ada. Orang kata kadang tu cikgu baru masuk dia tak biasa kan, jadi dia macam segan lagi kan. Sebenarnya time tu lah awak boleh dekatkan diri dengan cikgu-cikgu lama ni, sebab cikgu-cikgu lama ni dia seronok sebenarnya bila awak minta tolong diorang. Tapi bukannya minta tolong kerja, minta pendapat, minta ni, kadang tu diorang seronok. Lagi satu harapannya kata apa, kepribadian tu kita menjadi contoh kepada pelajar-pelajar. Jadi kalau boleh kita tunjukkanlah contoh yang baik kan. Betul. Dan janganlah kata apa depan pelajar tu buat benda yang bukan-bukan apa kan. Memanglah orang kata apa, jiwa muda lagi kan. Jadi betul. Macam-macam buat je kan. Kita nak buat pelajar tu jadi kawan boleh, tapi ada batas. Ada batas je kan. Ada batas je kan.
Kalau terlampau baik pula nanti dia orang ingat kita kawan. Tak boleh. Jadi terlampau tak jaga, orang kata apa, pembatasan antara guru tu mesti ada. Dia biar ada gap. Adanya ada gap supaya adanya hormat. Ada time kita boleh jadi kawan, ada time kita jadi guru yang betul lah untuk belajar. Betul. Okey. Seterusnya apakah nasihat dan kata-kata semangat yang cikgu boleh berikan pada saya dan juga rakan-rakan seperjuangan sebagai bakal insan guru profesional? Okey, kata-kata semangat dari saya, kata apa, kalau awak memang dah tanam dalam hati untuk jadi seorang guru, teruskan, sebabkan benda tu adalah niat yang murni, dan orang kata apa, kilang pahala, orang kata lah kan. Kita kata apa, kadang tu kebahagiaan kita nanti bila jadi cikgu, kita bukannya bahagia sebab dapat gaji ke apa, kita bahagia sebab bila seorang pelajar tu dia ucapkan terima kasih, kata terima kasih cikgu kan. Time tu kita akan rasa macam rasa lain lah kan. Kalau sebelum ni kita tak rasa sangat, tapi bila kita dah masuk sekolah tu feel dia lain. Jadi pesanan saya, masuk sekolah nanti cubalah buat yang terbaik, dan kalau boleh didiklah kata anak bangsa kita dengan cara yang baik, dan janganlah orang kata apa, datangkan masalah lah. Seperti kita tahu kan sekarang ni semua benda kena target kat cikgu je. Betul. Jadi pandai-pandailah orang kata apa, berkawan dekat sekolah tu, kita nak cari kawan bukannya lawan, dan didik anak bangsa tu, jangan orang kata apa, kita jangan didik sebabkan dia pandai, didik sebabkan dia adalah amanah kita, macam tu. Jadi guna A sampai Z tu, budak ada 100 lah, cubalah kan, lain orang lain cara dia, macam tu lah. Okey. Seterusnya, ada apa-apa lagi kata terakhir daripada cikgu pada saya sebagai motivasi untuk jadi guru yang berjaya pada masa akan datang? Nak kata-kata tu, saya ni bukannya cikgu PM nak apa berpujangga apa semua kan. Saya ni cikgu PJ saja kan, tapi sekarang ni dah masuk ke sejarah sikit. Okey, kata-kata akhir yang saya boleh bagi tu, good luck untuk yang bakal-bakal guru. And saya doakan yang terbaik untuk awak semua. Doa banyak-banyak sebabkan niat kita tu niat murni. InsyaAllah dipermudahkan urusan untuk jadi seorang guru. Dan bila dah dapat kerja tu, ingat kita dah niat tu untuk mendidik anak bangsa, buat yang terbaik. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada cikgu sebab meluangkan masa pada malam ni dan juga sudi untuk terlibat dalam wawancara ni. Terima kasih cikgu. Okey, tak ada masalah. Okey, sama-sama. Okey, good luck semua. Okey, Assalamualaikum cikgu. Okey.